Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar tingkatan 1 Arif. Okey, bersama kita lagi untuk pembelajaran hari ini. Okey, saya Cikgu Nur Fahmidah. Okey, cikgu harap kamu dalam keadaan yang sihat, masih lagi bersemangat untuk belajar. Okey, hari ini kita akan sambungkan lagi untuk bab yang ketiga, iaitu kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi cikgu harap kamu dah boleh ikut pembelajaran yang lepas, iaitu kita dah sentuh berkaitan dengan standard pembelajaran 3.1.3 dan 3.1.4. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, hari ini kita masih lagi di bawah standard kandungan yang sama, iaitu 3.1 kuasa 2 dan punca kuasa 2. Kita tak masuk lagi kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, kita masih lagi di bawah standard kandungan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, hari ini kita akan belajar dua lagi standard pembelajaran, iaitu 3.1.5 menentukan punca kuasa 2 suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. Hari itu kita belajar menentukan kuasa 2 tanpa dan menggunakan teknologi. Hari ini kita nak belajar menentukan punca kuasa 2. Dia ada tambah sini, punca kuasa 2 suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. Maksudnya alat teknologi itu apa? Kalkulator saintifik. Okey, yang kedua 3.1.6 menentukan punca kuasa 2 suatu nombor positif dengan menggunakan teknologi. Jadi kita hari ni kita hanya fokus kepada punca kuasa 2. Jadi kita akan guna secara manual dan juga menggunakan kalkulator. Jadi hari ni kita masih menggunakan kalkulator. Jadi cikgu harap kamu boleh sediakan kalkulator dekat tepi kamu, buku teks, ada kertas dan juga pensel. Jadi hari ini kita akan belajar satu persatu macam mana kita nak menentukan punca kuasa 2 tanpa menggunakan kalkulator dan menggunakan kalkulator. Okey? Okey, sekarang ni kita imbas sikit apa pembelajaran kita lepas. Okey, kita buat imbasan sikit untuk pembelajaran lepas supaya hari ini kamu belajar, kamu boleh ingat balik apa yang kamu belajar minggu lepas dan apa yang kamu belajar hari ini. Okey, pembelajaran yang lepas kita dah belajar 3.1.1 menyatakan hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi kamu dah tahu dah apa hubungan kuasa 2 dengan punca kuasa 2 ni. Jadi kamu dah tahu hubungan dia, beza dia macam mana. Jadi kalau kuasa 2 ni dia mestilah yang 2 kecil dekat atas sebelah kanan tu. Itulah kuasa 2 dan punca kuasa 2 ni adalah hasil didarabkan dengan diri dia sendiri. Macam bentuk bahagi ni, lepas tu dia ada nilai lah dekat dalam ni. Tak kisahlah nombor bulat ke, nombor perpuluhan ke, pecahan ke ataupun nombor integer. Integer tu nombor yang ada positif dengan negatif tu. Okey? Okey. Lepas tu kita dah belajar juga 3.1.4 menentukan kuasa 2 suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi. Jadi pembelajaran yang lepas kita dah pertama kali kita guna kalkulator. Okey. Jadi hari ni kita akan sambung lagi guna kalkulator, tapi untuk fokus kita pada punca kuasa 2. Kita hanya fokus kepada yang bentuk bahagi ni. Okey, punca kuasa 2 yang bentuk bahagi ni. Okey, hari tu kita dah buat kalkulator, kita dah guna kalkulator ni untuk kuasa 2. Jadi hari ni kita nak guna untuk punca kuasa 2. So hari ni dia lagi excited lah, lebih teruja sebab kita akan guna simbol yang baru. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, hari ni kita akan sambung 3.1.5 menentukan punca kuasa 2 suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. Jadi untuk yang hari ni, untuk yang sekarang ni kita nak gunakan punca kuasa 2 tanpa kita guna kalkulator. Jadi
kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan punca kuasa 2 suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. Kita boleh gunakan kaedah yang sebelum ni kita dah guna. Dekat bab 2 pun kita dah kerap sangat guna benda ni. Jadi cikgu harap kamu dah boleh mahir, ataupun bila cikgu sebut je benda ni kamu dah boleh tangkap dah apa yang sebenarnya, macam mana rupa dia, macam mana cara penyelesaian dia, pengiraan dia, semua kamu dah boleh tangkap dah waktu ni. Jadi dia ada dua kaedah yang kamu boleh guna, iaitu dia dibacam kaedah lah, tapi untuk cikgu akan guna dua kaedah ni lah, ataupun dua kaedah ni pun ada dalam buku teks. Memang kita akan guna dua kaedah ni. Okey, yang pertama ialah kaedah pokok faktor. Pokok faktor. Banyak-banyak kali dah cikgu cakap pokok faktor ni benda yang berangkai tu, yang apa? Yang pecah-pecah tu. A, B, lepas tu dia pecah lagi. Itulah kaedah pokok faktor. Dan kedua ialah pemfakturan perdana. Pemfakturan perdana ni ialah kita menggunakan nombor-nombor perdana. Jadi nombor perdana ni ada berapa? Cikgu dah pesan, cikgu dah bagi tahu dah. Ada berapa? Ada 25 nombor perdana dari 1 hingga 100. Jadi nombor perdana ni ada 25 adalah dua. Nombor perdana yang paling kecil adalah 2. Lepas tu diikuti dengan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Banyak nombor perdana ni, ada 25 nombor perdana. Jadi nombor perdana yang paling kecil adalah nombor 2. Dan 1, kenapa 1 bukan nombor perdana ke? Sebab nombor 1 ialah nombor yang boleh difaktorkan oleh semua nombor. Jadi 1 darab 1 pun 1, 1 darab 2 pun 2. Kalau kamu darab apa-apa nombor didarabkan dengan 1, dia akan mendapatkan hasil dia balik. Jadi kalau 1 darab dengan 25 pun akan dapat 25. Jadi 1 tu adalah nombor bagi semua nombor faktor. Okey. Okay, kita tengok satu persatu kaedah pokok faktor. Okey, untuk 1, 4, 4. Okey. Yang ni bukan 1, 4, 4 lah. Dia sebenarnya 4, 4, 4, 1. Okey, 4, 4, 4, 4, 1. Sebab cikgu ambil contoh ni dalam buku teks. Okey, kamu boleh tengok muka surat 53. Jadi macam mana nak buat pengiraan untuk 441 kuasa punca kuasa 2. Jadi 441. Okey, apa nombor yang didarabkan mendapat 441? Jadi kamu tengok dalam faktor ataupun tengok dalam sifir. Okey, nombor 441 ni dia boleh didarabkan dengan nombor 9 dengan 49. Jadi 9 darab 49 kamu akan dapat 441. Jadi untuk 9, apa nombor yang didarabkan mendapat 9, dapat hasil dia 9. Jadi kamu boleh tengok dekat sifir apa dua nombor yang didarabkan menjadi ataupun mendapatkan hasil 9. Jadi kamu akan dapat 3 darab dengan 3. 3 darab 3 kamu akan dapat 9. Okey, untuk 49 pula, kamu tengok pula dekat dalam sifir. Apa dua nombor yang didarabkan dapat nilai dia 49. Okey, kamu kena ingat untuk pokok faktor ni macam mana? Nombor dia mestilah seimbang. Kalau kata 2 dengan 2, 2 darab 2, 3 darab 2. Tak boleh. Dia mesti 2 darab 3 ataupun 2 darab 3. Ataupun 3 darab 2 ataupun 3 darab 2. Dia ingat mesti nombor dia seimbang. Dia mesti bilangan dia mesti sama. Kalau kata ada 4 digit nombor, mana betul lah punca kuasa tu. Tapi kalau ada nombor dia ada 5, nombor dia ada 7, salah lah bilangan dia dah. Okey, jadi 49, apa dua nombor yang didarabkan dapat 49, kita akan dapat 7 darab dengan 7.
Jadi 7 darab 7 dapat 49. Jadi kamu dapatlah kat sini. Kalau dia kata pindahkan punca kuasa 2 dalam bentuk kuasa 2. Maksudnya dia nak suruh kamu ubah punca kuasa 2 ni kepada kuasa 2 kecil 2 atas ni. Jadi macam mana kamu nak buat? So kamu dah dapat ni 3 dengan 7 yang bawah ni. Jadi kamu hanya perlukan kamu perlu susun dan seimbangkan sahaja. Jadi kamu boleh buat 3 darab 7 dengan darab 3 darab dengan 7. Dia tak bolehlah 3 darab 3 ataupun 7 darab 7 sebab dia mesti sama. Ingat, kuasa 2 dia mestilah kembar. Dia mesti sama. Dia tak boleh 3 darab 3, lepas tu 7 darab 7. Tak boleh. Okey? Jadi, nak pindahkan dia, nak ubah dia daripada punca kuasa 2 kepada kuasa 2. Macam inilah rupa dia. Lepas tu, kamu hanya pilih satu saja. 3 darab 7 kuasa 2. Macam tu. Kalau dia kata ubah ataupun tukarkan punca kuasa 2 kepada kuasa 2. Macam inilah rupa dia. Jadi, kaedah pokok faktor ni dah bantu kamu untuk mengesan ataupun mencari nilai yang untuk kuasa 2. Okey? Okey, sekarang kita tengok pula kaedah yang lain. Okey, pemfakturan perdana. Okey. Pemfakturan perdana ni macam sama juga macam pokok faktor. Cumanya dia tak ada berangkai-rangkai macam ke bawah tu tak ada. Dia hanya melibatkan pengiraan biasa. Jadi 441 punca kuasa 2 441. Jadi macam mana kita nak buat? Kita hanya okey, tadi kita dah dapat kan 3 ataupun kita tak dapat lagi lah ni sebab kita dah buat pengiraan. Okey, yang paling mudah kamu nak tahu, okey, 441 tu kamu kena punca kuasa 2 lah. Maksudnya kamu kena tengok apa dua nilai yang didarabkan. Dua nilai saja yang didarabkan mendapat 441. Jadi macam mana kamu nak buat? Kamu bahagikan je lah. Okey. So kamu akan dapat dia mesti dalam bentuk punca kuasa juga. Jadi kamu akan dapat 21 darab dengan 21. Okey, kalau kamu tak percaya, kamu tengok, kamu boleh tekan kalkulator lah walaupun pengiraan ni tak boleh guna kalkulator, tapi kamu boleh tengok 21 darab 21 kamu akan dapat 441. Jadi, apakah jawapan dia untuk pemfakturan perdana bagi punca kuasa 441? Kamu hanya perlu pilih je lah. Berapa? Sebab dia dah bagi, kamu dah ada lah jawapan sini. Jadi, kamu pilih je lah salah satu mana-mana yang kamu nak. Padahal sama je. So, pilih jawapan dia 21. Ataupun kamu boleh guna kaedah yang pokok faktor tu pun boleh juga. Maknanya daripada pokok faktor tu kamu dapat tadi 3 darab 7 darab 3 darab 7. Okey, buat dalam bentuk kurungan macam ni. Jadi macam mana nak tahu nilai dia sama ke tak dengan 21 ni? Kamu darabkanlah 3 darab 7 ni berapa? Kamu akan dapat 21. Jadi kamu akan dapat juga jawapan dia 21. Sama sahaja. Okey? Dia boleh dua kaedah lah. Sama ada kamu nak guna kaedah ni pun boleh. Ataupun kamu nak guna kaedah pokok faktor pun boleh. Kalau sampai pokok faktor, kita akan sampai 3 darab 7 sahajalah. Sampai dekat sini je. Tapi kalau pemfakturan perdana, kamu kena buat sampai habis lah. Maksudnya kamu akan dapat 21. Mana kamu kena dapatkan nilai dalam kurungan ni dan kamu kena pilihlah salah satu jawapan dia. Okey? Okey. Okey, kita tengok pula contoh
tanpa menggunakan kalkulator. Ini untuk pecahan. Kalau pecahan ni lagi macam susah sikit lah sebabnya kita selalunya kita guna nombor bulat. Tapi kalau untuk punca kuasa 2 untuk pecahan ni dia agak tricky sikit ataupun dia agak mengelirukan sikit lah. Tapi jangan risau, cikgu akan tunjuk satu persatu. Okey. Pertama kali kita tulis dulu punca kuasa ni. Punca kuasa ni tak boleh tinggal dah. Kalau dalam peperiksaan kalau kamu tak tulis punca kuasa 2 ni, mana kamu tak dapat markah lah. Sebab kamu buang dia punya punca kuasa. Jadi untuk dapatkan punca kuasa 2 ni, okey, 4. Apa 2 nombor yang didarabkan dapat 4? So tengok sifar. Okey, apa? 2 darab dengan 2. So kamu buat macam ni. 2 darab 2. Senang. Kita dah tahu dah 2 darab 2 sama dengan 4. Tapi sebabkan dia pecahan, kamu kena buat macam ni. Kamu kena buat garis pecahan lah. Pecahan pun jangan lupa. Kena ada garis pecahan. Okey. Lepas tu, kita tengok pula 25. Apa 2 nombor yang didarabkan mendapat 25? So, tengok dekat sifar. Dekat jadual sifar kamu. Okey, apa? 5. 5 darab 5 akan dapat 25. So, kamu dah pecahkan dah sampai yang nombor langkah yang pertama ni. Okey, settle. Okey. Okey, langkah yang kedua pula. Kamu kenalah buat dia dalam bentuk untuk kamu nak hapuskan punca kuasa 2 ni sebab kamu nak tukarkan dia kepada sebab kamu nak cari nilai dia kan. So, kamu boleh tulis balik punca kuasa 2 ni, tulis balik. So, kamu gabungkan 2/5 ni kamu jadikan 1. Jadikan dia dalam bentuk kuasa 2. Macam mana? Okey, buat kurungan 2/5 kuasa 2. Macam tu. Okey? Bila kamu buat 2/5 kuasa 2 ni, so kamu tahulah sebenarnya 2/5 kuasa 2 ni adalah 2/5 darab dengan 2/5. Okey, untuk dapatkan nilai dia, macam mana kamu nak tahu 2/5 punca kuasa 4/2/5 ni berapa dia punya nilai untuk kuasa 2. Maksudnya dia nak ubahkan dari bentuk punca kuasa ni kepada kuasa 2 lah. Maknanya daripada bentuk rumah ni nak ubah kepada nombor 2 kecil yang atas tu. Jadi sebenarnya kamu dah ada jawapan kat sini, cuma kamu hapuskan sahaja, kamu akan dapat 2/5. Jadi bila kamu dapat ni, kamu dah buang dah. Yang ni kamu dah buang. Yang ni kamu dah buang. Yang ni pun kamu dah buang. So, kamu dah buang 2 benda kat dalam ni. Punca kuasa dengan kuasa 2. Kamu dah buang. Jadi, kamu akan dapatlah 2/5. Okey? Okey, ni dalam bentuk pecahan. Okey, yang ni pun kita tengok dalam bentuk pecahan. Tapi nombor dia agak besar. Jadi, kita akan tengok. Mudah saja. Okey, macam biasa. Kita buat langkah yang pertama dulu. Langkah yang pertama, okey. Kalau untuk pecahan yang besar macam ni, 27 dengan 28 ni, kamu boleh permudahkan pecahan terlebih dahulu. Maksudnya kamu boleh kecilkan lagi pecahan ni. Jadi, tulis macam ni. Okey, buat dulu. 27 dengan 48. Kamu kecilkan dulu. Okey, dalam sifar apa yang boleh dikecilkan dengan 27? So, kita dapat 9. Untuk 48, kita akan dapat, tengoklah dalam sifar apa. Okey, kita dapat 16. Jadi, kita dapat punca kuasa 2, 9/16. Okey, kita dah kecil dah. Okey, lepas tu kita nak buat dia dalam bentuk kuasa 2. Okey, nak jadi kuasa 2, kita tulis dulu. Tulis balik punca kuasa 2. Okey, apa nombor yang didarabkan mendapat nilai atau dapat nilai 9? Apa 2 nombor yang didarabkan dapat 9? So, tengok dekat sifar. Kamu akan dapat 3. Mana 3 darab 3 akan dapat 9. Okey, per dengan
Okey, 16 pula. 16. Apa dua nombor yang didarabkan dapat nilai dia 16. So, kamu akan dapat 4. Jadi, kita buatlah 3/4 kuasa 2. Jadi, kita nak hapuskan punca kuasa dengan kuasa 2 ni, kita potong sajalah. Mana kita dah habis dah semua ni. Jadi, kita akan dapat jawapan dia 3/4. Okey? So, sampai sini mudah. Dia sama je macam yang sebelum tadi. Yang berapa? 4/25 tadi. Sama saja. Cuma yang ni, kalau kamu tengok pecahan dia tu besar. Jadi, kamu boleh kamu pemudahkan dulu. Maksudnya, kamu perkecilkan pecahan tu dulu. Okey? Okey. Kita tengok pula seterusnya. Okey, ini adalah nombor perpuluhan. Tadi kita dah tengok nombor bulat. Kita dah tengok dua pecahan. Dan sekarang kita akan tengok nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni lagi mudah. Lagi mudah sebabnya dia tak ada pecahan. Dia tak perlu nak pergi kecilkan lagi nombor dia. Okey. Mudah saja. Okey, mula-mula macam biasa lukis dulu, tulis dulu rumah dia, punca kuasa 2 ni. Okey. Jadi kita tengok nilai kat belakang ni. Okey, 0.36. Apa dua nombor yang didarabkan mendapat 36. Jadi kita akan dapat 0.6 darab dengan 0.6. Jadi 0.6 darab 0.6 kamu akan dapat 0.36. Okey. Sekarang ni dia nak dalam bentuk nilai kan? Nilai. Jadi bila cakap bentuk nilai, kamu kenalah hapuskan punca kuasa yang rumah ni, yang berpanjang merah ni. Kita buat. Jadi kurungan 0.6 kuasa 2. Macam tu. Okey? Jadi bila dia dah ada ni, kamu boleh potong. Okey, kamu dah tahu dah. So, jawapan untuk nilai bagi punca kuasa 2 0.36 adalah 0.6. Mudah saja. Okey? Okey. Okey, ini kita dah guna secara manual. Mana kita buat pengiraan satu per satu. Manual ni macam biasalah, kamu kena practice ataupun kamu kena buat latihan. Kalau kalkulator tak apa, kalkulator kamu boleh tekan je. Tapi kalau manual, kamu kena buat pengiraan lah satu per satu. Kamu kena tengok nilai dia, punca kuasa 2 dia dengan kuasa 2. Kamu kena tengok satu per satu. Jadi kamu kena buatlah dalam bentuk lazim macam ni. Okey? Okey, sekarang kita akan tengok pengiraan menggunakan alat teknologi ataupun kita akan gunakan kalkulator saintifik. Okey. Okey, untuk 3.1.6 menentukan punca kuasa 2 suatu nombor positif dengan menggunakan alat teknologi. Yang ni kamu boleh tengok buku teks. Okey, kamu boleh buka muka surat 54. Okey, cikgu pun ambil contoh dekat dalam tu. So, dia memudahkan kamu lah. So, macam biasa, kamu tekan on dekat sini. On. On ni maksud kamu buka lah. Okey, tekan on kat sini. Okey. Untuk punca kuasa 89. Okey, punca kuasa ni dekat mana? Okey. Hari tu kita dah buat kuasa 2 kan? Kuasa 2 yang X kuasa 2 ni. Okey, ni X kuasa 2. Punca kuasa 2 ni di sebelah kanan dia. Yang bentuk macam rumah kecil ni. Ni. Okey, kamu tengok video cikgu hak bawah ni, sebelah kanan ni. Okey, ni adalah simbol punca kuasa 2. So, bila kamu tekan ni, automatik kamu dah tekan punca kuasa 2. Dia akan keluar macam tu. Okey? Nampak dia keluar macam bentuk rumah tu kan? Lepas tu, kamu tekan saja nilai dia berapa? 89. Jadi, kamu tekan je dah. 89. So, akan dapatlah punca kuasa 89. Dia akan jadi rupa dia macam ni. Okey, tak jelas. Okey, dia dah dapat punca kuasa 89. Jadi nak tahu nilai dia berapa, kamu hanya tekan sama dengan di kat bawah ni. Macam cikgu ajak hari tu,
Okey, tekan saja sama dengan kat bawah ni. So, kamu akan dapat number dia panjang. Ada berapa nombor dia? Kita akan dapat 9.433981132. Panjang kan? Takkan dalam peperiksaan kamu nak tulis semua ni kan? Okey. Okey, cikgu bagi tahu dalam peperiksaan ataupun dalam latihan kamu nanti, kamu hanya ambil 2 digit di belakang saja. Maksudnya 9.43398 semua tu, kamu ambil 9.43 sahaja. Maknanya ambil takat tu saja. Okey. Ambil takat tu saja. 9, ambil 2 digit terakhir tu. Lepas perpuluhan tu ambil 2 digit belakang je. Okey, 2 digit sahaja. So 9.43. Jangan ambil sampai habis. Kalau sampai 2 tu habis dah. Jangan ambil macam tu. Ambil 2 digit saja selepas perpuluhan tu. Okey? Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang lain. Okey, kamu boleh buka buku teks. Okey, kita tengok punca kuasa yang B tu. Kita akan dapat yang B tu punca kuasa 154.7. Okey, kita tengok. Macam mana kita nak gunakan kalkulator untuk kira punca kuasa 154.7. Okey. Kamu tekan yang punca kuasa ni. Okey, yang ni. Ingat, kalau dia punca kuasa, tekan punca kuasa ni dulu. Okey, tekan punca kuasa ni. Tekan saja. Okey, lepas tu masukkan nilai dia 154. Perpuluhan ni yang titik ni. Titik yang bawah ni. Okey, jangan lupa. Perpuluhan 7. So, dia akan keluar macam ni lah. Punca kuasa 154.7. Jadi, nak dapat nilai dia, tekan sama dengan kat bawah ni. Tekan saja sama dengan. Okey, kamu akan dapat 12.43784547. Panjang nombor dia ni kan. Jadi, kamu kena ambil berapa saja? Kamu hanya perlu ambil 12.43. Okey. 12.43. Dua digit daripada belakang. Okey, tapi kalau kamu tengok dalam buku teks, jawapan dia 12.44. Okay, kenapa 12.44? Okey, sebab bila kamu dapat nilai, contoh macam tadi kita dapat 12.43, berapa tadi? 437 kan. Kamu hanya perlu ambil dua nilai sahaja, dua digit saja di selepas pada perpuluhan. Jadi kenapa dia ambil 4? Okey, kamu tengok nombor yang belakang ni. Nombor belakang ni kalau kita bundarkan, yang masuk bundar pula dah. Okey, bundar ni kamu dah belajar di sekolah rendah tu. Macam mana kita nak bundar kan? Bila dia melebihi nilai dia 4, kamu boleh bundarkan. Maknanya kamu tambah 1 dekat nombor di depan dia. Jadi bila nombor 7 ni dia dah melebihi nombor 4, nilai 4. Jadi kamu tambah 1 dekat 3 ni, kamu akan dapatlah 12.44. Itulah jawapan dia. Maknanya kamu boleh bundarkan. Kalau kata jawapan dia 12.433, maknanya kamu just ambil 12.43. Tapi kalau jawapan dia 12.437, maknanya dia melebihi nilai nilai bundar tu. Maknanya kamu kena tambah 1 lah dekat 3 ni. So, kamu akan dapat 12.44. Yang ni kamu dah masuk sikit. Yang kamu belajar di sekolah rendah. Bundar. Okey? Okey. So, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita dah belajar untuk punca kuasa 2 tanpa menggunakan alat teknologi kalkulator, dan kita dah guna juga cara nak guna kalkulator. Okey. Kamu boleh juga nak buat latihan sendiri-sendiri. Kamu boleh juga nak guna kalkulator ni. Okay, kamu boleh buat latihan yang 54 tu. Kiralah, gunalah kalkulator ni. Sebab ni benda baru kan. Jadi kamu kena berlatih guna kalkulator. Walaupun orang kata kalkulator ni mudah, sebenarnya tak mudah. Sebab kalau kamu tak tahu punca kuasa kat mana, kuasa 2 kat mana, jadi susah untuk kamu. Jadi kamu boleh berlatih guna kalkulator. Nanti cikgu akan bagi latihan untuk kamu ni lah, untuk kamu berlatih guna kalkulator ni. Selain tu kamu juga boleh tahulah
punca kuasa 2 tu macam mana, kuasa 2 tu macam mana nak kira tanpa menggunakan kalkulator. Ada nanti soalan dalam exam nanti, mungkin soalan tu akan tanya sila jawab soalan A tanpa menggunakan kalkulator. Maknanya kamu kena dah buat secara manual. Maknanya kamu kena kira. Kalau soalan yang multiple choice, soalan yang A, B, C tu, kamu bolehlah guna kalkulator. Tapi kalau kertas 2, matematik kertas 2, kamu tak boleh guna kalkulator. Kalau dikata guna secara manual, kamu kena buat pengiraan yang macam yang awal-awal tadi kita buat. Okey? Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita dah belajar 2 standard pembelajaran. Untuk bab yang ketiga, untuk standard kandungan 3.1 punca kuasa 2. Okey. Setakat itu saja pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.